Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa khabar warga Kasar yang dirahmati sekalian? Saya doakan mudah-mudahan semua kita dalam kesihatan dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlalunya masa begitu pantas. Hari ini kita telah pun masuk pada minggu yang ketiga Ramadan, dan pada minggu ini juga kita sebenarnya menghampiri pada hari saat yang masing-masing gembira, walaupun dalam hadis Nabi SAW di kalangan para sahabat mereka bersedih bila berakhir Ramadan. Tapi zaman kita ni terbalik, kita gembira bila berakhir Ramadan kerana untuk menyambut hari raya, dan masing-masing mula sibuk bersiap. Dalam tempoh PKP pun masing-masing mula bertanya nak balik kampung dan sebagainya. Apa yang jelas kepada kita tuan sekalian, ibadah puasa yang kita buat ini ialah mengharapkan dua perkara. Pertama, mengharapkan Allah Ta'ala menerima puasa kita, dan yang kedua, mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddam min zambih." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, yakin terhadap Allah Ta'ala, yakin terhadap puasa yang dibuat, dengan penuh keimanan dia berpuasa. Yang kedua, wahtisaban, yakni berharap, mengharapkan. Ihtisab makna berkira, menghitung, mengira, mengharapkan supaya puasanya mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang berpuasa dengan dua syarat ini, ghafarallahu lahu ma taqaddam min zambi, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Semua dosa-dosa kita yang kita buat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ibadah puasa ini bukan saja mengharapkan puasa kita sah dari segi zahir, dengan tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Mungkin itu sangat mudah untuk menjaga perbuatan puasa supaya tidak batal puasa kita. Tapi yang penting ialah bukan saja tidak batal, tapi kita mendapat pahala daripada puasa tersebut. Ada orang yang puasanya tidak batal tapi pahalanya tak ada. Maka kali itu puasa kita mestilah puasa yang memenuhi syarat zahir dan batin, syarat luaran dan syarat batin, syarat jiwa dalam diri kita. Maka kali itu ibadah puasa pada siang hari itu mestilah dipenuhi dengan perkara-perkara yang melengkapkan ibadah puasa. Apakah perkara yang melengkapkan ibadah puasa? Yang melengkapkannya ialah asas-asas dan perkara furu'. Perkara asas ialah perkara fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita berpuasa. Ada orang kadang-kadang puasa tapi aurat tak tutup. Ada orang kadang-kadang puasa tapi mata liar tengok benda-benda yang tak baik. Ada orang kadang-kadang puasa tak makan tak minum tapi duk berkongsi, share maklumat-maklumat yang tak betul. Cerita-cerita fitnah, cerita mengadu domba, cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang reka-reka untuk menimbulkan satu situasi yang tak tenang di kalangan masyarakat. Ada orang sedang berpuasa tapi tidak habis-habis menceritakan perkara-perkara keburukan orang lain, seolahnya dia yang terbaik atas muka bumi. Ada orang sedang berpuasa, tiba-tiba dia tidak menjaga keluarganya, ahli keluarganya, bahkan makan minumnya daripada sumber-sumber yang tidak halal, daripada sumber rasuah, daripada penyelewengan, daripada salah guna kuasa dan seumpamanya. Kita mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Sebagai hamba Allah yang berpuasa Ramadan, kita mestilah benar-benar melihara integriti kita, bukan saja dengan peraturan undang-undang yang ada, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan kita mendapat layanan dan hidup kita yang bahagia. Mudah-mudahan apa yang Allah Taala kurniakan pada kita zahir dan batin benar-benar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, di peringkat jabatan kita akui bahawa dalam bulan Ramadan memang kita diminta untuk masuk pejabat waktu biasa dan balik awal sedikit, kerana waktu rehat itu tidak sepenuhnya digunakan, bahkan kita guna waktu rehat itu untuk bekerja. Apa yang saya rasai dan tuan-tuan semua rasai ialah Ramadan ini kita rasa masa kita panjang. Kita punya masa yang agak panjang. Mungkin kerana faktor tidak habis masa untuk makan tengah hari, tidak habis masa untuk bersiap makanan. Sebenarnya panjang waktu kita habis masa untuk bersiap makanan, untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Oleh kerana itu bila Ramadan kita rasa masa kita agak panjang, kerana waktu tengah hari, waktu rehat ini kita tak sibuk pergi cari makan dan sebagainya. Namun apa yang penting kepada kita ialah bukan waktu yang berlalu, tapi ialah pengisian waktu tersebut. Ada orang yang sangat hebat, seumpama Nabi Allah Sulaiman,
bukan saja mentadbir negara, rakyatnya bukan saja manusia, bahkan jin, angin, binatang semua tunduk di bawah perintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sibuk-sibuk kita takkan lebih teruk pada Nabi Sulaiman sampai tak sempat semayang masjid, sampai tak sempat nak baca Quran, sampai tak sempat nak berzikir. Kita harus tahu bahawa masa kita akan berlalu. Masa ini seumpama pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotong kamu. Masa disebut sebagai emas, yang sangat bernilai bagi orang yang mengetahuinya. Apa yang penting kepada kita ialah manfaatkan waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan. Ada 3 saat yang paling penting untuk kita jaga dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, di antara waktu saat-saat untuk berbuka puasa. Ini saat yang makbul doa. Perbanyakkan doa pada waktu tersebut. Perbanyakkan doa kita waktu hampir dengan waktu berbuka. Yang kedua ialah waktu sahur. Waktu sahur ni waktu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebut dalam hadis, hendaklah kamu bersahur kerana pada waktu sahur itu sangat berkat. Elok kalau waktu sahur ni kita ajak anak-anak kita untuk bersahur sama. Kerana waktu itu saat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah waktu kita tengah malam, 1/3 daripada malam, iaitu waktu kita dibuka pintu rahmat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa waktu kita bangun tahajud, dan pastikan kita semayang sunat tahajud sebelum kita ambil sedikit waktu sebelum kita makan sahur, kita semayang dulu. Paling malah pun kita dah tahu kita bangun, kita akan pergi bilik air. Kita akan basuh muka, tak akan pergi sahur dengan terus bangun tidur terus sahur. Kita akan pergi bilik air, kita akan berkumur, dan kita waktu itu kita terus ambil wuduk. Lazimkan diri terus ambil wuduk. Setiap kali kita masuk bilik air, lazimkan diri kita bila batal wuduk, kita perbaharui semula wuduk kita. Dan ini memudahkan kita nak mudah nak semayang sunat duha, kita mudah nak baca Quran, kita mudah nak semayang waktu yang lain dan sebagainya. Dan insya-Allah dengan melihara waktu-waktu ini, kita harapkan kita juga dapat menjaga silaturahim di kalangan seluruh warga Kasar. Saya doakan mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan kita mendapat kemuliaan tersebut. Ramadan bulan berkat, betul. Tapi yang penting, apakah kita mendapat keberkatan itu? Ramadan bulan pengampunan Allah, betul. Tapi yang penting, apakah kita mendapat pengampunan tersebut? Mudah-mudahan semua kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.